Perusahaan kecil sederhana PKS dilihat sangat terkesan susulan pandemik COVID-19 di mana banyak pengusaha sektor ini membuat perniagaan secara bersemuka. Namun pengadaptasian digital sangat penting ketika kita berdepan dengan era pandemik ini. Peniaga dan pengusaha perlu berorak langkah ke dunia digital untuk mempromosi serta memasarkan produk mereka. Namun bagaimana mereka ingin memahirkan diri dalam pasaran digital? Apakah peranan yang dimainkan agensi kerajaan seperti Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDET? Bagaimana pula peranan oleh penyedia platform untuk memastikan pengusaha PKS ini dapat mempelajari serta menggunakan platform digital ini? Saksikan temu bual bersama rakan setugas kami, Afizi Azaman dan 3 tetamu untuk membincangkan isu pendigitalan perniagaan ini. Pendigitalan PKS, kempen Shop Malaysia Online dan Go E-Commerce. Kami bawakan kepada anda secara eksklusif 3 tetamu istimewa untuk bincangkan perkara ini. Yang pertamanya adalah Salina Wong daripada Lazada, iaitu Ketua Pembayaran dan Barangan Digital Lazada Malaysia, dan Ungku Liza Ungku Helmi, Pengarah Produk dan Pemasaran Boost, dan yang ketiganya ialah Surina Syukri, Ketua Pegawai Eksekutif MDEC. Pertama sekali, saya nak terima kasih kepada kesemua tetamu atas kesudian untuk hadir dalam Niaga Awani pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, pertama sekali boleh ceritakan tentang kempen Shop Malaysia Online, Beli Belah Malaysia dalam talian, dan Go E-Commerce, manfaat e-dagang. Tentunya setiap organisasi ada sasaran, ada sokongan yang berlainan. Apakah sasaran dan juga sokongan tersebut? Mungkin kita boleh pergi kepada Selina terlebih dahulu. Okey, terima kasih. Selamat pagi. Pandemik global ini ternyata telah menjejaskan ekonomi Malaysia, perniagaan dan pendapatan rakyat Malaysia. Tahun lepas, kami sukacita untuk melihat rakyat Malaysia memainkan peranan yang aktif untuk merangsang pemulihan ekonomi menerusi pembelian dalam talian dalam kempen Shop Malaysia Online yang telah menjana jualan 130 juta ringgit Malaysia. Pada tahun ini, untuk Go E-Commerce, sasaran Lazada ialah untuk membantu kira-kira 40,000 PMKS, iaitu perusahaan mikro, kecil, sederhana untuk berniaga secara digital. Oleh sebab demikian, Lazada menambah baikkan pakej rangsangan pintar niaga dengan manfaat bernilai sehingga RM1,500. Yang ini termasuk komisen dan yuran listing SIFA, RM300 discovery credits percuma dan voucher penghantaran percuma iaitu free shipping selama 30 hari. Manakala untuk Shop Malaysia Online, Lazada menawarkan tawaran yang amat menarik seperti voucher diskaun 50% dan free shipping setiap hari. Semasa kempen mega pula, Lazada juga menawarkan ganjaran lebih baik seperti Lazada Bonus, Coins Cashback dan Crazy Flash Sale. Kedua-dua kempen ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan Lazada untuk memajukan ekonomi digital dengan menggalakkan rakyat Malaysia membeli barangan tempatan di dalam talian. Dan pada masa yang sama, ini membolehkan perniagaan tempatan berniaga secara digital. Dan bagi Ungku Liza pula, bagaimana untuk pihak Boost? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi Hafizi. Sekali lagi terima kasih kerana sudi menjemput Boost dalam Niaga Awani, panelis Puan Surina dan Miss Selina. Saya cerita sedikit tentang SMO dululah. Dalam keadaan pandemik sekarang, program SMO memang yang tepat pada waktu bagi membantu mempercepatkan lagi peralihan transaksi offline kepada online. Sangat terima kasih kepada MDEC bagi membantu industri, peniaga-peniaga dan juga rakyatlah khususnya dalam situasi ini. Sokongan Boost dalam SMO melalui kempen kami Shop Memang Odds untuk dengan mendapatkan Boost Coin sebanyak 4 kali ganda untuk setiap transaksi atas talian, dan juga voucher diskaun sehingga 80% pada rakan kongsi dalam talian yang mengambil bahagian. Dari segi sasaran pula, dari pihak Boost kami we are looking at peningkatan sebanyak 3 kali ganda dari tahun lepas insya-Allah. Untuk Go E-Commerce pula, Hafizi, ia sememangnya merupakan misi bagi Boost sejak mula-mula kami beroperasi. It has always been our hope and mission to serve the underserved.
Kalau kita ingat 3 tahun lepas, Boost lah yang mula-mula sekali menjalankan guerrilla marketing, painting the town red dengan peniaga-peniaga pasar malam, food court and targeting all the tier 3, tier 4. Sangat-sangat agresif. Seronok waktu tu, lagi-lagi seronok sekarang dengan program Go E-commerce ni dengan MDEC. Jadi dalam Go E-commerce tahun ni, apa yang kami tawarkan ialah tiada MDR. Zero MDR bagi peniaga-peniaga PKS ni. Tiada pembayaran pendaftaran, tiada yuran platform yang mahal. Catat semua ni. Sehingga 500 insentif tunai untuk peniaga. And on top of that ada 10,000 hadiah utama tunai untuk 10 pemenang. Kami introduce juga teknologi iaitu business payment link yang menggunakan dan kami memberi bantuan untuk peniaga untuk memulakan jualan dalam talian, all the tutorial, all the hand holding, insyaAllah. Memang itu dalam program kami, dan juga kami memberikan sokongan pemasaran digital juga, iaitu digital marketing lah. Jadi dari segi sasaran, sama juga dengan SMO tadi, sasaran kami tahun ini ialah 3 kali ganda dari apa yang kami lakukan tahun lepas lah. Satu inisiatif yang baik dan banyak manfaat penggunanya telah saya dengar, dan saya juga nak catatkan, dah catatkan pun tadi, saya nak dengar balik nanti. Dan kita nak pergi kepada Miss Surina, kita nak lihat juga sokongan juga sasaran MDEC dalam program-program ini. Yes, kami dari MDEC dan juga mewakili kerajaan rasa sungguh berbangga dapat meneruskan usaha ini buat kali kedua tahun ini. Kempen ni yang kita jadikan tahun lepas dapat kejayaan. Kita telah pun memberi manfaat kepada 220,000 peniaga-peniaga, dan tahun ini sasaran dia lebih tinggi daripada itu, 300,000. Dan sekarang ni dalam dunia yang kian digital, memang kita sekarang ni berniaga dalam situasi yang kita panggilkan digital by default. Jadi seterus tu e-commerce ni lah yang adalah salah satu aspek-aspek terpenting dalam dunia digital. Kalau kita lihatkan perkembangan industri e-commerce daripada 2019 tahun lepas saja, e-commerce ni telah berkembang sebanyak 30%, dan kita jangkakan akan berkembang lebih lagi dari sekarang. Kempen pada tahun ini lebih besar daripada tahun lepas. Tadi kita dengarkan Puan Liza kata dari pihak Boost saja 3 kali ganda, dan sebenarnya dari kempen keseluruhannya pun 3 kali ganda. Tahun lepas MDEC telah pun bekerjasama dengan rakan-rakan industri, tapi dalam tahun ini kita rakan-rakan ini dikembangkan 3 kali ganda. So ada 32 rakan-rakan kongsi yang participate dalam kempen tahun ini. So sememangnya kami dari MDEC, kami faham kesusahan yang peniaga-peniaga menghadapi pada waktu ini. Jadi tagline kita pada tahun ini adalah Safe Business, Safe Jobs. Dan kempen ini sebenarnya tadi bila Puan Selina dan Puan Liza menceritakan yang segala ciri-ciri kempen ini, yang sebenarnya the kesimpulan dia adalah kempen ini khususnya untuk memberi pengilmuan, tetapi juga akan memberi peluang kepada peniaga-peniaga untuk mengurangkan kos. Sebab kos pemasaran itulah yang akan ditampungkan oleh kerajaan dan juga pihak swasta. With that, we hope to see lots of growth because the marketing cost, the shipping cost, the discount cost, nilai kempen ini secara keseluruhannya adalah 450 juta yang disumbangkan dari kerajaan dan juga pihak swasta. So it's a big opportunity, and we hope to onboard 50
peniaga-peniaga kecil yang tak pernah lagi berniaga online. Dan kempen ini memanfaatkan 300,000 seluruh negara. Okey, baik. Kita nak pergi kepada Ungku Liza. Fee commission dilaporkan tinggi. Bagaimana platform dan e-wallet selesaikan masalah ni? Kita nak bantu rakyat, kita nak bantu peniaga, tak bolehlah macam tu kan. Macam yang tadi dikatakan, ini adalah satu package kerajaan, usaha kerajaan untuk membantu kita sama-sama kan. Jadi macam yang saya katakan tadi, BOOST membantu peniaga untuk beralih daripada offline kepada online dengan penyelesaian digital tanpa kos kepada mereka. Right, that's an opportunity saya rasa yang perlu diambil pada masa sekarang. Zero cost, zero MDR, nothing is being charged, right, untuk membantu mereka beralih daripada offline kepada online. Selain daripada itu, macam saya kata tadi, wakil BOOST juga akan membimbing peniaga ni daripada A to Z sampai akhir. Macam mana kita nak register, macam mana nak gunakan platform digital, macam mana nak buat transaksi menggunakan BOOST payment link tadi. And BOOST payment link ni is so simple yang peniaga ni boleh terus gunakan melalui WhatsApp mereka. Jadi salah satu cabaran ataupun skeptism daripada peniaga ni mungkin dia kata banyak sangat teknologi nak kena belajar ni. Tapi BOOST payment link ni dia gunakan link, you boleh just forward dekat WhatsApp, tekan link tersebut, buat bayaran, terus masuk ke dalam akaun perniagaan. Lepas tu memandangkan juga ini adalah masa yang sangat-sangat mencabar di wilayah Kesuan dan Selangor dengan PKPD, dan kebanyakan negeri pun masih lagi dalam fasa pertama Pelan Pemulihan Nasional tu. So saya rasa sokongan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada peniaga-peniaga kecil ni sangat-sangatlah penting untuk waktu sekarang. Ambil kesempatan sekarang ni dengan belanjawan yang telah ditetapkan oleh kerajaan tadi dengan bantuan MDEC juga. Saya dah dengar tadi, ini adalah satu peluang yang saya rasa peluang keemasan lah yang perlu direbut oleh semua peniaga-peniaga untuk sama-sama merancakkan lagi dan menolong satu sama lain kan. Dan Selina, pihak Lazada pula bagaimana untuk perkara fee commission ni? Ya, kami memang sedar PKS menghadapi cabaran yang amat besar. Semasa PKP 2020, kami dapati 37.8% daripada PKS hanya mempunyai aliran tunai cukup untuk bertahan sehingga April. Yang ini tahun lepas kan. So, melihat cabaran yang dihadapi oleh PKS, terdapat keperluan untuk membantu mereka meneruskan perniagaan mereka. So, daripada pihak Lazada, kami ialah e-dagang pertama yang memperkenalkan siri package rangsangan yang dinamakan package kedai pintar yang saya mention earlier. So sejak PKP pertama bulan Mac tahun lepas, Lazada telah melabur lebih 50 juta ringgit Malaysia menerusi package kedai pintar, yang di antara insentif yang dibagi ialah commission dan yuran listing kosong. So when they come online, dia tak perlu bayar apa-apa fee juga. On top of that, kami juga bagi latihan Lazada University. Yang ni penting untuk memberikan ilmu dan memudahkan peniaga-peniaga adopt online business kan. Yang ni telah memudahkan sokongan peniaga-peniaga tempatan beralih dari offline ke online dengan kos yang rendah. So setakat ini kami telah melihat peningkatan lebih 300% dalam PKS baru yang sertai Lazada, dan kempen Go E-commerce tahun ni dengan support from MDEC dan kerajaan, kami yakin akan menggalakkan lebih banyak PKS untuk berniaga secara digital. Dan Selina, apa tawaran lain yang ada yang boleh diberikan oleh Lazada? Okey, di samping package pintai niaga yang saya mention tadi yang dinaik taraf untuk kempen Go E-commerce, penjual baharu juga akan menerima bimbingan dan sokongan tambahan untuk 90 hari pertama bagi memudahkan proses penyertaan serta membantu penjual meluaskan capaian pelanggan di Lazada.
Penjual juga akan mempunyai akses penuh kepada rangkaian alat teknologi dan digital Lazada seperti latihan, pendidikan menerusi Lazada University, flash sale dan sponsored search. So dari segi sponsored search, Lazada akan memberi insentif RM300 percuma untuk peniaga mempromosikan produk mereka di Lazada untuk mencapai pelanggan di seluruh Malaysia di platform Lazada. Manakala untuk shopper, selain daripada ganjaran voucher 50% dan free shipping setiap hari, pengguna juga boleh membeli belah di halaman khas yang mempromosikan pelbagai penjual dan produk daripada seluruh Malaysia, yang ini termasuk barangan elektronik, fashion, perumahan, bekalan bayi, barangan runcit, makanan dan banyak-banyak lagi dengan tawaran yang amat hebat. Apa yang diharap dapat membeli, Lazada ada semua. Kita nak juga pergi kepada berapa jumlah PMKS yang masuk platform Boost. Adakah jualan mereka juga meningkat dan apakah trend utama untuk kita tengok, saksikan daripada segi pembelian dan juga jualan? Okey, selain daripada apa yang saya suruh minta tolong Aziz catat dan juga pendengar-pendengar atau penonton ni catat, hygiene tadi onboarding, classes, A to Z support. Apa lagi tawaran lain ni? Pertama, akses dari segi pengguna Boost yang hampir 9 juta pengguna-pengguna Boost di marketplace. Jadi dengan secara automatik peniaga-peniaga ni dapat akses kepada 9 pelanggan di seluruh Malaysia yang boleh jual perniagaan-perniagaan mereka dengan terbuka, right? Yang kedua, kami juga sediakan pembayaran mikro yang berkemampuan dengan aspirasi Capital Plus. Di mana PKS ni, PMKS ni boleh meluaskan perniagaan mereka meskipun dengan keadaan ekonomi sekarang, dengan aspirasi Capital Plus ni sehingga 100,000 pada rate 1.2%. Tapi kita ada moratorium selama 3 bulan lah di situ. Ya. Yang ketiga, melalui insurans mikro juga untuk protect bisnes diorang yang berharga RM45, serendah RM45, right? Untuk liputan setahun, di mana insurans ini dapat membantu melindungi peniaga daripada gangguan pendapatan. Soalan seterusnya tadi, macam mana, berapakah jumlah yang memasuki platform ya? Okey. Sejak daripada 2020 hingga 2021, kami meningkat lebih daripada 90%. Dan di mana 50% daripada peningkatan ini adalah merupakan peniaga-peniaga dari kategori tier 4, tier 3 dan tier 4 ni, iaitu PMCS ni kan. So ini menunjukkan satu trend yang sangat positif lah, sebab mereka sekarang ni willing to go beyond and above the traditional channel. So daripada tempoh ni juga laporan daripada kami, daripada peniaga-peniaga tu kepada kami, mereka juga telah dapat meningkatkan perniagaan sebanyak 50% lebih daripada biasa. Right? Dan kami melihat peningkatan ni dari semua segmen lah, daripada yang muda, yang pertengahan, semuanya mendapat lompatan yang terbesar daripada segi platform e-dagang dan perkhidmatan penghantaran makanan dan bahan makanan dan untuk kesihatan dan kecantikan. That is the main kategori yang kami lihat lah pertumbuhan yang agak memberansangkan. Dan Selina, untuk Lazada, jumlah PMKS yang memasuki platform dan juga jualan mereka bagaimana? Dan kita nak juga lihat prestasi kempen Shop Malaysia Online tahun lepas dan apakah sasaran untuk tahun ini? Okay. So setakat ini kami telah melihat peningkatan lebih 300% dalam PMKS yang menyertai Lazada. Manakala purata transaksi semasa
di seluruh Lazada telah berkembang lebih daripada 250%. Ini berbanding tahun sebelumnya. Ya. So dari segi trend pengguna, kami dapati memang lebih ramai rakyat Malaysia menggunakan kemudahan online shopping untuk mendapatkan keperluan asas dan harian. Tingkah laku membeli bela telah beralih dari pembelian mengikut perasaan panik untuk berebut barang keperluan asas semasa PKP pertama kepada suasana sekarang yang lebih stabil di mana online shopping buat kerana yang ni memang menyenangkan. Ya. Peralihan ini dilihat apabila barangan elektronik menjadi salah satu daripada kategori utama, manakala barangan isi rumah, kosmetik, kecantikan, fashion, bekalan bayi dan barangan runcit merupakan antara 10 kategori utama di Lazada. Ini trend sangat positif kerana ini menunjukkan rakyat Malaysia amat gemari dan confident dengan peranan untuk membeli bela di online shopping. Yang ini memang merupakan satu opportunity yang baik untuk perniagaan-perniagaan tempatan to go online, so mereka boleh mendapatkan market share, right, dari segi e-commerce. Dan Miss Surina, kita nak juga lihat MDEC. Bagaimana MDEC beri sokongan kepada perusahaan PMKS ini untuk terus tingkatkan kehadiran di dalam talian? Ya, sebelum tu saya akan mencelah sikit komen yang tadi. Soalannya berapa prestasi kempen tahun lepas. Secara makronya, tadi Puan Selina menceritakan nombor-nombor Lazada, tapi secara keseluruhannya kempen pada tahun lepas menjana 1.87 bilion ringgit ya, jualan-jualan kepada peniaga tempatan. Jadi memangnya jualan atas dalam talian ni adalah is the new way forward, and then this campaign memang dapat membantu. Dan lagi satu, saya juga akan mencelah sikit, memberi satu contoh. Saya ingin kongsikan dua contoh sebenarnya. Satu, pada tahun lepas kempen ni kita ada satu contoh peniaga kecil, anak muda ni, dia jual kerepek saja. Mula-mula dia jual kerepek kat kawan-kawan dia secara social media saja, tapi bila dia dah beralih kepada jual di atas platform ni, dia memperkembangkan perniagaan dia lagi, dan daripada 2 orang saja, dia dengan isteri dia, dia meningkatkan kerja-kerja dia sampai 8 orang. Dan ini pun dalam tempoh masa kempen tu saja. Lagi satu contoh yang penting saya nak kongsikan, ada satu peserta kempen pada tahun lepas. Dia ni di kawasan luar bandar, di Kuala Nerang ya. Dan bisnes dia jual mudah saja, dia jual minyak wangi untuk kereta. Dan berkat usaha beralih daripada offline ke online ni, dia dapat memperluaskan lagi dia punya pelanggan-pelanggan dia, dan hasil jualan pada tahun lepas mencecah 40,000. Ini jual minyak wangi kereta saja. Dan last we check, kita baru check ni dah meningkat lagi kepada 100,000 sebulan. So memang kita nampak dia punya prestasi memang meningkat. Jadi dari segi MDEC yang kita nak kongsikan khususnya untuk kempen ni, sebagaimana kita dengarkan, kempen ni adalah untuk memberi pengilmuan ya kepada peniaga-peniaga yang tak pernah online, dan juga ciri-ciri macam mana nak mengembangkan lagi itu dengan kerjasama segala semua platform-platform. The hand holding is what we provide ya, dan juga penampungan kos operasi, because we know how difficult it is right now. Kempen ini tadi kita tak kongsikan. Kempen ini akan berlangsung sampai hujung tahun, and so during that time we hope people can come on board and learn more and act. And apa yang selepas ni aksi seterusnya, you can go to mdec.my untuk daftar, ataupun you boleh daftar straight dengan platform-platform yang sedia ada.
Dan Ms. Rinal, salah satu daripada manfaat pendigitalan adalah pasaran yang lebih luas. Boleh masuk pasaran serantau. Apakah ataupun adakah PMKS memanfaatkan peluang ini sebenarnya? Memangnya sebab with e-commerce memang your market can be the whole world. And kalau kita tengok macam platform e-commerce seperti Lazada, Shopee dan lain-lain, you can sell directly to you can export directly to different countries. So memang itulah sasarannya. Kita berharapkan supaya peniaga-peniaga kita dia terus berkembang dan boleh mencapai market yang di luar negara juga. Dan Selina, kita nak juga lihat cerita kejayaan daripada Lazada dan bagaimana penembusan pasaran yang lebih meluas menggunakan platform pendigitalan ini. Okey. Sememangnya satu daripada kelebihan besar e-dagang platform global seperti Lazada ialah ia membolehkan penjualan rentas sempadan. Di Lazada terdapat perniagaan tempatan yang telah mengambil kesempatan inisiatif sell to China, jual ke China. Lazada yang ini mempermudahkan penembusan mereka ke pasaran antarabangsa menerusi ekosistem Alibaba. Dan perniagaan-perniagaan ini telah mencatatkan kejayaan yang besar. Sebagai satu contoh, menerusi inisiatif ni, jenama tempatan Safi telah mengembangkan operasi serantau dan menembusi pasaran terbaru. Yang ini bermula dengan China. Jenama ini melancarkan gedungnya di platform Tmall Global milik Alibaba untuk mencapai pengguna di pasaran runcit online paling besar dan menarik di dunia. Tambahan lagi, kami memerhatikan bahawa terdapat minat yang semakin banyak dalam kalangan pembeli untuk mendapatkan produk global di Laz Global. Ini pertumbuhan perniagaan ini meningkat lebih 55% dalam tempoh setahun selepas. Ini menunjukkan bahawa pendigitalan bisnes di e-dagang juga akan memberikan peluang untuk peniaga to go global. Dan PKS boleh dengan mudah mengambil kesempatan ini untuk memperkembangkan perniagaan mereka. Tetapi of course mesti they have to come online, go to platform seperti Lazada. Dengan Go E-commerce campaign tahun ni, the objective ialah untuk reduce any barrier dan provide support kepada perniagaan tempatan so that they can start operasi online dan lepas tu mengambil kesempatan to grow beyond Lazada, beyond Malaysia. Yeah. Dan Kuliza, kita nak dengar cerita kejayaan PMKS daripada peluang yang telah pun diberikan dan juga manfaat digital secara pasaran yang lebih luas. Ya, memang saya suka nak berkongsi cerita-cerita kejayaan program ni kan bersama kerajaan dan khususnya dengan kerjasama M. It gives us the heartwarming feeling and also a pinch of hope, right? Saya ada mungkin dua contoh peniaga, satu berada di utara. Dia buka medan selera pada akhir tahun 2019, tapi kerana dengan PKP perniagaan dia terpaksa ditangguhkan dan bertukar kepada perniagaan di rumah. Jadi kami pergi approach peniaga ni terus on board melalui digital dan atas talian online melalui kempen MSME Commerce pada Ogos tahun lepas dengan MDEC juga. Jadi bila dia dah register, bukan saja dia dapat melihat transaksi pada setiap bulan, jumlah jualan juga meningkat. Dia mendapat juga aspirasi assist yang diluluskan sebanyak 8,500 untuk membantu perniagaan beliau. Dia tahu menggunakan teknologi bermula dengan the simplest form of that boost payment link just now. Tapi yang lebih penting dia dapat menjalankan kehidupan dalam norma baru tanpa perlu merisaukan kehilangan punca pendapatan. Itu saya rasa salah satu effort yang kita patut rasa bangga sebab kita sama-sama bantu peniaga-peniaga kecil. Yang kedua pula,
peniaga di Sabah, and this one is specifically to women entrepreneur. Dia ada restoran, tapi dengan keadaan pandemik pun dia memang impacted. Selama 3 tahun she was okay, tapi when the pandemic hit, perniagaan dia merosot. Jadi dia beralih kepada online, and apa yang Puan Sarina kata tadi terjadi juga pada peniaga ni. Instead of just one branch, now dia ada additional branch pula, right? Untuk dia deliver tanpa perlu memikirkan cost premise. The traditional nak buka restoran macam mana kan, everything is just being done online, platform is there, and she's able to survive in the hard times today. Kepada soalan bagaimana pendigitalan boleh lebih meluas masuki pasaran serantau, semestinya digital means borderless, sky's the limit. Apatah lagi dengan rangkaian tadilah saya sebut tadi, tawaran dari BOOS yang bukan saja merangkumi bagaimana mudahnya nak mulakan menjalankan perniagaan atas talian ni. Kami juga memberi pembiayaan mikro dan memberi peluang meluaskan lagi perniagaan dengan pembiayaan mikro ni tadi. Dan ia tidak akan terhad kepada perniagaan di dalam Malaysia. Dan sekiranya peniaga perlukan juga insurans perniagaan, BOOS juga sedia membantu. Jadi melalui pengalaman pendigitalan ni, peniaga memang boleh meluaskan lagi perniagaan mereka ke pasaran serantau kerana sudah terbiasa dengan fungsi dan peranan platform digital. Mereka juga berpeluang mencapai pengiktirafan global dengan lebih mudah using the digital channel. Okey, baik, itu sedikit sebanyak manfaat kepada peniaga kempen Shop Malaysia Online dan juga Go E-commerce. Lepas ini kita nak kembali dan melihat kepada manfaat kepada pengguna pula, dan kita akan berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Baik, kempen Shop Malaysia Online dan juga e-commerce. Kita ada bersama 3 orang yang menjadi salah satu daripada penyumbang kepada kempen-kempen ini. Kita nak tanyakan secara detail. Kita nak pergi dahulu kepada Salina daripada Lazada. Salina, kalau kita lihat manfaat kepada pengguna, sebenarnya apa yang ditawarkan oleh Lazada? Okay. Untuk membantu rakyat Malaysia to stretch their ringgit, dan menolong perniagaan tempatan mendapatkan lebih banyak pendedahan dan jualan, kempen Shop Malaysia Online tahun ini akan menawarkan ganjaran yang lebih menarik kepada pengguna. Yang ini termasuk voucher potongan 50% setiap hari, penghantaran percuma ataupun free shipping setiap hari, dan produk daripada seluruh Malaysia yang ditawarkan diskaun hebat. Pada kempen Mega Lazada iaitu 88, 99, 10, 10, 11, 11 dan 12, lebih banyak tawaran diberikan iaitu Lazada bonus, flash sale sehingga 50% diskaun, dan Lazada wallet heartbeat prices. Yang ni memang interesting kan, kalau nak shopping ada beberapa banyak tawaran yang hebat. Kami juga baru memperkenalkan kaedah pembayaran tanpa tunai baru iaitu cash on delivery, do it now QR. Sekarang pengguna boleh membayar dengan e-wallet atau aplikasi bank secara digital semasa menerima barangan. Ini memberikan ketenangan fikiran kepada pengguna ketika keperluan social distancing, sambil membolehkan mereka rasa lebih selamat semasa membayar. Dan Puan Surina, manfaat kepada pengguna, apa yang pengguna perlu tahu? So manfaatnya yang kos-kos tu, diskaun-diskaun tu is ditampung oleh kerajaan. So you get to shop, you get to enjoy all of this berkat usaha ni. And so it's going to be easier, and kita galakkan segala pengguna untuk membeli barang-barang tempatan. Jadi saya juga tadi, if I can add one more thing ya, kempen ini sasarannya kita akan memanfaatkan kepada
akan cuba onboardkan 30,000 peniaga-peniaga wanita. Dan kempen ini secara keseluruhannya selaras dengan Pelan Hala 7 Strategik e-Dagang kedua. Dan Ungku Liza, kita nak tengok apa BOOST boleh tawarkan kepada pengguna. Apa yang kelebihan-kelebihan yang ada? Adakah lebih kurang sama seperti Lazada ataupun ada yang lain yang boleh kita nak tahu? Dia tak lebih kurang, mungkin dia lebih kot. Sorry Selina, I was just kidding. Saya rasa semua participants mempunyai strength masing-masing and semuanya untuk benefit kan kepada pengguna kan. So it's the choices are all for the users out there. Jadi untuk BOOST pula, sama juga dengan Lazada, kita ada kempen online, kita panggil BOOST Online Day, right? On the 5566777, di mana hari-hari yang khususnya untuk online ni, kita akan ada extra discount, extra BOOST coins melalui BOOST Tab, macam mana pengguna boleh kumpul BOOST coins ni. Lepas tu kita boleh redeem dengan barang-barang yang lebih menarik melalui BOOST lah. Selain itu, setiap kali ada transaksi online selain daripada hari-hari special tadi, kita akan berikan pengguna pulangan kredit untuk transaksi seterusnya. Jadi it's always like a continuous behavior that we are trying to also encourage, right? Itu satu. Lepas tu saya rasa saya ingin memuji usaha kerajaan jugalah, macam mana kita nak menggalakkan selain daripada program GOE dengan SMO ni, baru-baru ni kita ada juga program e-Belia, right? E-Belia RM150 di mana dia memberikan inisiatif terus kepada pengguna, semua rakyat Malaysia, untuk menggunakan RM150 ni boleh digunakan untuk apa-apa saja belian di atas talian. Jadi itu pun boleh menolong, membantu merancangkan lagi bagaimana peralihan daripada offline kepada online. Dan Puan Surina, adakah pengguna semakin arif berkenaan dengan pembelian dalam talian ini? Semuanya pengguna makin arif. Saya kongsikan satu statistik yang dikongsikan saya dari rakan-rakan saya di Google. Dalam tahun lepas saja, dalam masa 1 tahun, pendigitalan pengguna selalunya yang agak-agak, kalau dalam keadaan biasa mengambil masa 5 tahun, dalam 1 tahun tu kita dapatkan prestasi 5 tahun. So memang pengguna ni semakin arif menggunakan aspek-aspek pendigitalan ni. Memang itulah kita, dan oleh sebab itu kempen ni agak penting sebab kita ingin mempercepatkan lagi adaptasi pendigitalan dalam pada perniagaan. Dan Ungku Liza, kita nak juga lihat siapa pengguna yang beli di dalam talian ni. Muda ke, bandar ke, luar bandar ke? Bagaimana nak budayakan pembelian secara dalam talian ni sebenarnya? Kebanyakannya berumur antara, melalui statistik kami lah, berumur antara 21 hingga 40 tahun yang banyak menggunakan transaksi atas talian ni. Antara female dengan male sama je puratanya, dalam 60% daripada 9 juta pengguna BOOST ni, 50 adalah female and male. Di mana mereka kebanyakannya adalah di Selangor, KL, Sabah dan Sarawak lah, di mana yang kami dapat lihat daripada statistik kami. Selina, adakah statistik yang sama juga daripada Lazada? So untuk Lazada, jelas bahawa online shopping memang sudah menjadi norma gaya hidup bagi rakyat Malaysia. Trend ini memang jelas daripada peningkatan transaksi purata harian di platform kami. Dari segi demografi, terdapat peningkatan ketara dalam bilangan online shopper di platform dari semua lapisan masyarakat. Tetapi kami telah melihat pertumbuhan bilangan pengguna tertinggi
dalam kalangan belia dan generasi lebih tua berbanding tahun sebelumnya. Mereka adalah dari kawasan bandar dan juga luar bandar di seluruh negara. Ini menunjukkan bahawa lebih ramai pengguna sudah mula menerima dan confident kaedah online shopping. Ramai rakyat Malaysia yang terpaksa duduk di rumah sepanjang PKP ini bergantung kepada laman e-dagang seperti Lazada untuk keperluan asas dan harian seperti barangan runcit dan bekalan bayi. Dan Selina, kita nak juga fokus kepada jualan runcit dalam talian yang dilihat mungkin masih lagi rendah berbanding jualan runcit keseluruhan di Malaysia. Apa mungkin pendekatan luar kotak yang masih lagi diperlukan? Zaman ini ialah era pengguna celik digital yang memerlukan produk mereka sekarang juga, right now and then. I want to buy it, I need it now, right? Oleh itu, terdapat keperluan untuk Lazada terus berkembang untuk memenuhi permintaan pelanggan runcit dalam talian. Sebagai destinasi gaya hidup sehenti Malaysia, Lazada berada di barisan hadapan untuk membina ekosistem dan infrastruktur e-dagang sedia untuk menghadapi masa depan dan keperluan pelanggan, right, for online shopping. Kami telah melabur dan akan melabur dalam inovasi dari segi teknologi, pembayaran dan logistik. Antara yang lain, live streaming kami yang dipanggil Last Live menawarkan ciri-ciri unik seperti See Now Buy Now, yang ini membolehkan pembelian serta-merta yang meningkatkan transaksi peniaga. Saluran permainan kami yang dipanggil Last Games pula menyediakan pengalaman yang menarik, gamification bagi pembeli untuk mendapatkan ganjaran melalui permainan dan rancangan Last Coins, kan. Dengan Last Coins, pembeli boleh redeem for voucher and more discount. Ini merendahkan kos pembelian di Lazada juga. Sebab itulah kempen Shop Malaysia Online tahun ini kami menggalakkan rakyat Malaysia untuk menyokong perniagaan tempatan. Memandangkan PKS ialah tulang belakang ekonomi negara kita. Dan pemulihan perniagaan ini amat penting kepada pemulihan negara dalam tempoh yang mencabar ini. Tahun ini kami berharap dapat increase the success of Shop Malaysia Online by 6 times. So that yang ini akan mencatatkan kejayaan yang lebih baik daripada tahun lepas. Dan Kuliza, jualan runcit keseluruhan, apa pendekatan kita boleh ambil? Dengan menggalakkan pendaftaran PMKS untuk memulakan perjalanan digital, mereka akan didedahkan dengan analisis data untuk mengenal pasti tingkah laku pengguna. Dari situ, PMKS boleh bekerjasama dengan Boost untuk meningkatkan lagi perniagaan mereka, right? Knowing your customer by using data, insights and analytics. Selain itu, untuk meningkatkan perniagaan mereka melalui kempen-kempen seperti GOE ini, kita akan menolong PMKS memperluaskan lagi ilmu pemasaran digital serta dedahkan mereka kepada lebih pengguna-pengguna di laman-laman sosial. Selain daripada itu, mereka juga boleh menggunakan platform digital dengan lebih selesa. Mungkin mencipta kandungan-kandungan yang lebih menarik untuk tarikan pelanggan, dan ini dapat dibuat tanpa menggunakan sebarang kos pun. Lagi satu, mungkin dengan program-program seperti Boost Up, iaitu sebuah program loyalty dan ganjaran, mereka perlu melakukan transaksi harian seperti biasa. Kemudian pengguna dapat memperolehkan Boost Coins ni atau ganjaran shake. Jadi mereka tahu bila kita transaksi dengan online, dia dapat reward, right? Jadi itu akan mendorong pengguna untuk sentiasa kembali. Salah satu lagi yang saya rasa mungkin dapat membantu dengan lebih meluas ialah pembayaran mikro ni, aspirasi capital plus. Bantuan dalam masa 48 jam tanpa mengunjung kepada institusi perbankan yang lazimnya mempunyai proses yang lebih panjang. Pembiayaan ini dapat dijadikan sebagai pembiayaan tambahan
untuk peniaga-peniaga kecil ni bagi menjalankan perniagaan mereka pada masa kritikal ini. Selain tu saya rasa we look forward jugalah for a very strong partnership between the PPP in our joint mission to serve the underserved dalam masyarakat Malaysia. Dan mungkin kita nak pergi kepada Ms. Rina, kita nak lihat bagaimana potensi dan pencapaian e-dagang di Malaysia secara keseluruhan, dan mungkin Puan Rina boleh kongsikan kejayaan kempen Shop Malaysia Online dan juga Go E-commerce ini pada tahun lepas. Okey, pada tahun lepas kempen ini telah berjaya meraih 1.8 bilion ringgit jualan kepada peniaga-peniaga tempatan. Jadi hasrat kita pada tahun ini untuk mencapai tahap yang kalau boleh sama, kalau tak pun lebih lagi, dan transaksi lebih kurang 10 juta transaksi. Pada tahun lepas kempen ini berjaya memanfaatkan 220,000 peniaga-peniaga. Dan tahun ini sasaran kita untuk memberi manfaat kepada 300,000 peniaga-peniaga. Dan manfaat seperti kita bincangkan tadi, manfaat pengilmuan dan juga penampungan kos pemasaran. So that's a big benefit that we hope to impart here. Lagi satu saya nak sentuhkan, kempen ini adalah untuk mempercepatkan adaptasi pendigitalan. Tapi tadi kita banyak cakap pasal marketplace, ya. Memang bila kita jual online, you have to go to a marketplace, tapi you can also sell directly. Bila kita ada ciri-ciri, bila kita tahu macam mana nak buat pembayaran, that's why we have partners like Boost to cover the pembayaran, dan juga delivery. So kempen ini salah satu kita juga rakan-rakan delivery partners juga bersama dengan kempen ini. Secara keseluruhan, sasaran negara adalah untuk memperkembangkan lagi ekosistem e-dagang ni, dan insyaAllah dalam tahun 2025 saiz pasaran kita boleh mencecah 1.5 trilion besar, dan sasaran kita untuk mendapatkan 875,000 PKS menggunakan e-dagang, dan daripada yang itu 84,000 akan berkembangkan perniagaan secara ekspor. Baik, satu statistik yang kita harapkan dapat dicapai dalam masa yang terdekat, dan juga kita berterima kasih kepada Selina Wong, Ketua Pembayaran dan Barangan Digital Lazada Malaysia, Ungku Liza Ungku Helmi, Pengarah Produk dan Pemasaran Boost, serta Surina Syukri, Ketua Pegawai Eksekutif MDEC, ke atas tiga-tiganya berkongsikan berkaitan dengan pendigitalan PKS dan juga kempen Shop Malaysia Online dan Go E-commerce. Terima kasih sekali lagi kepada kesemua tetamu, dan itu saja dapat saya bawakan untuk anda untuk Niaga Awani pada hari ini. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.